Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya yang berhormat YB Cikgu Yahya lah kami panggil. Saya sendiri Datuk Seri Dr. Mujahid sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Pagi ini saya akan buat kenyataan sidang akhbar. Tajuk utama yang akan saya dedahkan pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini ialah satu lagi skandal penyelewengan, iaitu OPV ataupun Offshore Petrol Vessel. Offshore Petrol Vessel ini adalah tempahan untuk Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia. Saya mulakan dulu dengan latar belakang. Angkatan Maritim Malaysia selama ini mengadu kapal-kapal yang mereka ada untuk membuat rondaan di kawasan eksklusif dan juga bagi memastikan sempadan perairan atau maritim negara. Mereka ada lebih kurang dalam 30 biji kapal yang semuanya adalah yang uzo. Uzo makna sama ada diambil daripada polis diraja laut, polis laut diraja ataupun daripada tentera laut punya kapal. Mereka ada masalah besar untuk memastikan keselamatan kerana bot-bot dan vessel yang mereka pakai itu agak uzo. Okey. Maka dalam rancangan Malaysia ke-11 mereka telah meletakkan satu generation baru, new generation vessel ship yang akan dipakai oleh Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia. Dan new generation ini adalah kapal-kapal yang disebut offshore petrol vessel yang lebih berkesan. Apa maksud berkesan? Selama ini yang mereka pakai, yang kapal-kapal dah usang itu, boleh bertahan 4 hari saja di lautan. Dan dia kena patah balik nak buat isi minyak dan sebagainya. Tapi dengan new vessel generation yang baru ini, dengan teknologi yang baru, mereka boleh berada di perairan selama 21 hari. Dan ini memberikan peluang untuk mereka meronda sempadan perairan negara dengan lebih berkesan. Dan kita sudah sedia maklum, lautan kita juga dicerobohi oleh nelayan-nelayan asing yang mengakibatkan berpuluh juta kerugian hasil tangkapan laut. Maka keperluan OPV ini bukan sekadar satu keperluan biasa, tapi dia adalah keperluan hasil negara dan juga yang lebih penting ialah pencerobohan, mengawal pencerobohan. Dalam RMK 11 telah diputuskan bahawa 3 biji vessel baru untuk tempahan bagi Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia ditawarkan untuk disediakan. Pada tahun 2017, akhir tahun 2017, 3 biji kapal OPV ditempah melalui kontrak yang bernilai 738.9 juta. Nilai kontrak untuk siapkan dipanggil supply, deliver, test, commission. SDTC yang akan bagi 3 biji petrol. Syarikat mana yang dapat ni? This is where the problem comes in. Tabung Haji Heavy Engineering. Tabung Haji Heavy Engineering telah mendapat kontrak untuk yang saya kata tadi tu, supply, delivery, test and commissioning of the 3 OPV. Tapi yang peliknya, hingga hari ini dalam kontrak tersebut sepatutnya Tabung Haji Heavy Engineering deliver 3 biji kapal ini berperingkat-peringkat mulai tahun 2020. Bermakna Januari 2020 1, pertengahan 2020 1, ujung 2020 1. Itu kontrak dia. Bermakna mereka ada, kalau daripada 2017
2018, 2019, 2020, lebih kurang dalam 3 tahun untuk mereka deliver kapal yang sangat-sangat diperlukan ni. Bukan main-main ni. Ini nak jaga perairan negara dan sebagainya. Baik. Tapi mereka gagal. Mereka gagal untuk deliver sampai hari ini. Walaupun ketika itu bila ditanya di parlimen, dia sekarang di bawah KDM. Dulu Angkatan Pertahanan Maritim duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bila Pakatan Harapan ambil alih, APMM diletak di bawah KDM. Okay. Sejak itu hingga hari ini kapal itu tidak kelihatan dan ini sangat membimbangkan rakyat Malaysia. Apa akan jadi kepada kita punya sempadan maritim. Yang macam saya kata, kalau kapal yang ada 4 hari dia boleh ronda. Lepas tu dia kena balik. Dan alat kelengkapan dia agak usang. So, rakyat Malaysia terpaksa tanggung 3 tahun mendedahkan perairan kita kepada bahaya. Itu satu. Tapi apa yang lebih utama dalam hal ini ialah bagaimana anugerah kontrak itu diberi, yang dibuat secara runding terus. Kalau anda ada masa boleh rujuk tabung haji heavy engineering. Ada beberapa masalah. Satu, dalam kontrak ini dia bukan pakar dalam shipbuilding. Waktu itu pengurusi tabung haji adalah Datuk Seri Aziz Rahim. Dia mendapat kontrak secara direct nego melalui anugerah yang dikeluarkan surat melalui Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri waktu itu, yang JPM duduk bawah dia, anugerahkan nilai 739 tadi yang saya sebut tadi, juta tadi, kepada THE, Tabung Haji Heavy Engineering. Di sebalik dia tahu Tabung Haji Heavy Engineering bukan adalah pakar dalam pembuatan kapal. So dari awal lagi kontrak ini dipersoalkan, ya. Dan lebih Dan lebih buruk daripada itu, saya nak maklumkan bahawa kenyataan bahawa tabung haji heavy engineering tahun 2017 yang mendapat kontrak itu, dalam surat itu Perdana Menteri dari JPM kata, surat itu kata you kena JV dengan satu syarikat lain. Maknanya dia tahu dah THE ni tak ada kepakaran. Syarat kontrak dia bagi tu, you kena buat JV dengan satu syarikat yang lain. So itu sendiri very confusing. I mean, saya kalau dapat kontrak, mestilah saya bagi kat pakar. Lepas tu ikut saya lah, saya nak JV dengan siapa. Saya yang ada kepakaran. Yang ni terbalik. Dia tahu dah kawan ni tak ada kepakaran. Oleh kerana nak bagi juga, dia pula bagi syarat. Kalau kamu nak buat, kamu kena buat dengan satu lagi syarikat. Baik. This is where the problem comes. Okay? THE tidak ada kepakaran. Dia hanya ada fabrication saja. Dia tidak ada shipbuilding. Dia hanya ada fabrication dengan dia punya yacht saja. Maka dia kena cari siapa yang pakar dalam shipbuilding. Aha. Di sinilah mula masalahnya. Maka berlakulah JV antara Tabung Haji Heavy Industry yang memiliki 49% dan satu syarikat Destiny Sendirian Berhad yang memiliki 51% daripada JV ini. Membelailah saya main kontraktor, saya dapat 49. You yang pakar, you dapat 51. It doesn't end there. Dia tak berakhir di situ, ya. Destiny ini dikaitkan dengan kontrak-kontrak yang dia dapat dan sangat rapat dengan Kerajaan Barisan Nasional. Banyak kontrak yang dia dapat yang kita akan dedahkan nanti. Baik, dan siapa memiliki Destiny ini pun akan didedahkan yang ada kaitan dengan orang yang ada kepentingan di dalam OPV ini.
Saya tak akan dedahkan nama dia hari ini. Saya akan tunggu minggu depan untuk mereka respon dulu daripada kenyataan saya ini. Kerana ya, Destiny Berhad tahun sudah 2021 telah pun meninggalkan projek ini. Walaupun dia pakar di bahagian ship building, kenapa dia tinggal abandon projek ini? Dia serahkan balik, THE beli semua saham yang 49% JV itu, dan sekarang 100% di bawah Tabung Haji Heavy Engineering. Kemarin 5 September The Edge telah memaklumkan bahawa main dulu. Kemarin 2 September. 5 September The Edge telah memaklumkan Tabung Haji Heavy Engineering telah dinyah senaraikan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Why? Kenapa? Sebab sejak 2017 dan sebelumnya 2012-2010 dia listed di bawah PN17. PN17 ini adalah satu kategori dalam bursa saham kepada syarikat yang bermasalah. Apa masalah? Hutang. Dia diminta untuk diregulate. Dia diminta untuk diregulasi dan dia restructure balik hutang-hutang dia. Selalunya PN17 ni diberi 8 bulan. Sejak 2017 diberi 8 bulan sampai hari ni dah berapa kali diberi peluang, dia gagal, akhirnya bursa saham delisted dia. Kenapa saya sebut ni? Kalau dia sudah delisted dengan masalah yang dia tak boleh selesai setelah diberi warning sejak 2017, ini saya cerita ni belum saya ambil alih 2018 Tabung Haji ni. Ini cerita sebelum ni. Maka delisting ini akan menyebabkan lagi parah kepada kita punya order OPV yang sepatutnya siap sudah 2020 dulu. Dengan berlakunya sekarang delisting, ini akan bagi banyak sentimen kepada pasaran dan juga keupayaan serta kita kata, walaupun dalam delisting itu saya nak jelaskan, ia tidak menghalang dia tidak menghalang THE ni untuk meneruskan apa projek yang ada. Cuma di peringkat bursa saham dia tidak dilistkan, dan ini sangat buruk bagi image. Apa yang saya nak rumuskan di sini ialah saya menuntut satu siasatan dari PAC untuk disegerakan kelambatan OPV ini. Kekhawatiran saya ialah kes dia lebih kurang sama dengan LCS, Literate Combat Ship. Lebih kurang saya Datuk Seri. Lambat kerana ada masalah. Masalah itu kalau kita scrutinize, saya nak sebut adalah sebenarnya yang jadi bad boy dalam hal ini bukan sangat Tabung Haji Heavy Engineering, walaupun dia ada masalah, tapi JV dia, iaitu Destiny Sendirian Berhad. Dan saya tidak akan dedahkan nama dia hari ini. Saya hanya akan dedahkan setelah mereka respon. Apa yang saya lontarkan hari ini berlaku skandal dalam OPV yang menyebabkan kelambatan, dan saya nak maklum di sini dari 738.9 juta nilai projek, 500 juta telah dibelanjakan. Dan bila 500 juta dibelanjakan tanpa satu kapal pun sampai, ini sangat-sangat membimbangkan dan ada kelayakan untuk kita pertikai apa berlaku. Apa berlaku sepanjang 2 tahun kelambatan ini? Sebab dari awal lagi benda ni masalah. Tabung Haji Heavy Engineering bukan shipbuilding. Syarat kontrak bagi dapat, tapi kau kena buat. Kenapa ada syarat kontrak tu dengan Destiny ni? Dia tak sebut Destiny macam syarat, tapi dia orang dah deal lah. Dapat tu Destiny 51%, Tabung Haji Heavy Engineering 49%. Dah lah tu 2021 dia abandon, menyebabkan THE terpaksa ambil. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan 2020 dia fail to deliver not even one ship. 2021 abandon. And Tabung Haji dengan status PN17 yang tak dapat diselesaikan, 5 September baru ini telah diminyah senaraikan.
has been delisted di dalam bursa saham. September saya rasa. Ya. Belum 5 September. Sorry, 5. Hang on Hari ni berapa bulan? 2 September. Sekejap Itulah saya ada Julai ya. Julai. Boleh saya cek Memang ada maklumat dia. Ogos ke Julai? Dia dah delisted Delisting Ogos. Oh, belum lagi. Next week, sorry. I'm very sorry. Oh, 5th of September. That means bursa dah bagi warning dia. By 5th of September, mana esok lusa Hari ni 2. Hari ni 2. 4, 5 bulan. So takkan 3 hari dia nak selesaikan masalah dia. So recap balik, 5th of September it will be delisted. It will be delisted. I don't think 3-4 hari dia nak buat apa PN17 tak boleh. Selalu PN17 kalau dia ni dia akan extend Within 8 months. 8 months. But now dia issue a delisting order kepada on 5th of September. I'm sorry to say that tarikh ni dah pening banyak sangat tarikh. Okay, so itu isu dia. Bermakna apa akan jadi kepada OPV? Itu our question. What will happen to our OPV yang tadi dibuat hanya kerana nak jaga kita punya maritime punya waters. Dan sekarang apa akan jadi dengan 30 kapal yang dah usang itu, yang sekarang ni hanya boleh 4 hari saja di laut, yang ni 21 hari. So siapa terlibat? Concern lah. Our concern. Tidak ada tuduhan tapi concern itu saya akan dedahkan. Maklumat pun kita dah ada, cuma saya tak mau dedahkan hari ni. Saya nak tunggu respon daripada kerajaan hari ni. Especially hari ni dia duduk bawah KDN lah. Dan dia juga kena jawab masa zaman Mahyudin Yassin. Waktu itu juga masa Pakatan Harapan dia jadi Menteri Dalam Negeri. Kalau tabung haji heavy engineering saya boleh jawab. Sebab 2018 bila kita ambil alih, tabung haji heavy engineering ini termasuk di dalam senarai lebih kurang 29 syarikat yang sakit. Sakit tu maknanya dia masalah hutang 550 juta. Lepas tu dia making loss. Oleh kerana kita nak selamatkan tabung haji, kita tak mampu nak simpan dia. Tabung haji ada 30% stake. Ada 30% stake di dalam THC ni. So what happen? Kita pindahkan. Orang kata jual-jual lah dia. Kita pindahkan tabung haji ini di dalam hari ni UJSB. Urus Jamaah Sdn Bhd, urus harta Jamaah Sdn Bhd yang merupakan SPV kepada syarikat bertujuan khas di bawah Minister of Finance Incorporated. So that shows maknanya masalah dia tu ditanggung dari dulu lagi. Bila saya datang, oleh kerana saya nak selamatkan supaya jangan sakit yang lain. Sebab tuan-tuan, kalau dia kekal dalam, saya kena tanggung dia. Dan ini menjejaskan lagi lah keuntungan tabung haji. Itu cerita dia. Tapi sekarang ni kalau you nak tahu lebih, tak bolehlah tanya saya bukan menteri lagi. You kena tanya dekat Menteri Kewangan sebab dia duduk di bawah Minister of Finance Incorporated, di bawah Zafrul dan di bawah UJSB. So you tanyalah mereka apa status. Jadi saya harap apa yang saya dedahkan pagi ini dalam kes OPV ini, saya tidak melihat bezanya dengan LCS. Cuma LCS ni 6 bilion. 9.3 bilion, asal 6 bilion. Yang ni 738 juta. Tahun bila? 2017. So sekarang kalau 739 juta, kalau banding dengan hari ni dengan macam-macam barang naik dan sebagainya, itu dah kita dah rugi banyak. Dan I have made to understand that 500 million sudah disembeskan, sudah diberikan. So we are losing 500 million for nothing. Not even a ship. Siapa dia yang terlibat? Tunggulah. Minggu depan saya akan, kalau tak panggil pun saya nak tunggu dulu jawapan daripada ni kepada kerajaan hari ni. Simple, tanya saya apa saya nak daripada ni. Buat siasatan bebas. PSC boleh buat. PSC buat,
cari maklumat. Macam dia buat di LCS. LCS. Then we know apa terma kontrak dia. Macam LCS, kalau saya kena faham, terma kontrak dia, duit dibayar, progress payment bukan based on physical siap, tapi based on alat yang dibeli. Kalau saya beli alat banyak, kapal tak siap, saya kena bayar based on progress payment. Itu dalam cerita LCS dia. Bayar dan ambil kan. Lepas tu absolute pula dia punya peralatan. Apakah peralatan OCS OPV pun dah absolute? I don't know. Selagi tak buat siasatan, we don't know. Siapa yang terlibat, yang dapat kontrak itu? I know, tapi I nak tunggu dia jawab. Destiny Berhad ni siapa ni? Apa kepentingan dia dengan kerajaan yang dulu, Barisan Nasional? So these are the issue yang saya harap dia orang dapat respon. Dan kita ada juga maklumat bahawa menteri yang bertanggungjawab hari itu ada kepentingan. Nak tanya siapa menteri itu, you check lah, you google lah. Masa tu siapa? Siapa jadi menteri waktu itu? Saya tak mau dedahkan sini, saya nak tunggu minggu depan baru saya akan keluarkan kenyataan.